أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dah boleh mula ke? Okey lah Kak Ina. Dah boleh mula dah? Terus. Ha? Boleh je Kak Ina. Dah dengar dah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi ilmu nakli dan akli. Alhamdulillah hari ini genap kita pada 22 Ramadan. Dan apa khabar semua? Saya harap semuanya ceria-ceria dan terus ceria pada hari ini. Baik, Alhamdulillah kali ini perkongsian kita sekali lagi untuk siri keempat dalam program Akrab Fasting Talk Ramadan Karim. Baik, Alhamdulillah kita akan kongsikan siri keempat kali ini. Kali ini dengan tajuk yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita ialah Ramadan Burnout, Jaga Suasana Tetap Positif. Baik, saya akan perkenalkan penceramah kita pada hari ini yang tak asing lagi, iaitu akan disampaikan oleh Puan Manisah Saidun, iaitu setiausaha akrab kebangsaan. Hakiki beliau adalah sebagai penolong pegawai sains di Agensi Nuklear Malaysia. Beliau telah pun berumah tangga dan memiliki dan mempunyai 4 cahaya mata. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah join dengan akrab kebangsaan ini lebih kurang dan sebagai setiausaha lebih kurang daripada sejak tahun 2016 lagi. So memang lama beliau daripada awal, nampaknya hakiki dan terus sampai ke pencen ya Puan Manisah untuk sebagai setiausaha, mana tahu. Baik, saya dengan itu saya mempersilakan Puan Manisah untuk meneruskan dengan tajuk Ramadan Burnout, Jaga Suasana Tetap Positif. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Azlina ataupun lebih manja dengan panggilan Kak Ina daripada Akrab Usim yang sudi bersama saya sebagai moderator pada pagi ini. Okey, pejam celik kita pun telah sampai ke 10 hari Ramadan yang terakhir dan kita akan menyambut Syawal pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, sebelum tu saya akan share saya punya slide presentation untuk tajuk pada pagi ini.
Okey. Kak Ina jelas tak? Alright. Semua orang boleh nampak ya? Boleh nampak. Okey, terima kasih. So, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Akrab Musim kerana telah berjaya melaksanakan Akrab Fasting Top Ramadan Karim siri keempat yang bermula pada 19 Mac hari itu, siri 1 dan hari ini yang terakhir. Kira saya ni penutup program lah kan? Okey, so pada pagi ni saya akan buat sharing knowledge tentang satu topik yang agak menarik yang saya perolehi daripada pembacaan, pengalaman dan perkongsian klien. So sharing saya ni bersifat santai dan saya berharap ia dapat membantu sahabat semua jika berkeperluan. Okey, untuk slide seterusnya, ini adalah kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya pada hari ini. So kita ada 7. Sekejap saya nak adjust sikit. So kita ada pendahuluan apa itu burnout. So kita akan definisikan burnout tu apa dan faktor penyebab burnout, sebab kadang-kadang burnout ni dia banyak faktor yang mempengaruhi menyebabkan seorang itu menjadi letih ataupun lelah. And then saringan adakah anda burnout. So kita ada 15 soalan untuk sahabat menjawab untuk mengetahui sama ada sahabat berada di tahap mana burnout tersebut, cara mengatasi burnout, kaedah rawatan dan kesimpulan. Okey. Di Malaysia sebenarnya dah wujud tahu satu fenomena burnout atau keletihan mental yang sering dikaitkan dengan masalah dunia pekerjaan. So burnout ni digambarkan seolah seorang individu yang berasa letih dan lesu, keterlaluan di pejabat sehingga menjejaskan prestasi kerja. Walau bagaimanapun individu tersebut masih hadir bekerja, cuma prestasi kerja itu ataupun kualiti kerja itu semakin menurun hari ke hari. So umumnya burnout ni tidak menyebabkan kematian. Tetapi jika simptom burnout tidak dikawal atau tidak mencari solusi, maka dia akan menyebabkan individu tersebut mengalami kemurungan. So kita apa orang kata? So risiko untuk individu tersebut yang telah ada burnout semasa di dalam bulan Ramadan tu mungkin meningkat sebab dalam bulan Ramadan kita ada ekstra rutin. Rutin biasa kita begini, tapi dalam bulan Ramadan kita ada ekstra rutin. So mengerjakan ibadah sebab semua orang sebagai seorang Islam kita akan apa orang kata cuba meraih mendapatkan pahala yang banyak semasa di dalam bulan Ramadan kan. So jadi rutin kita berubah dan mungkin bila berubah kita akan ada ekstra letih, mungkin kita tak cukup makan, mungkin kita tak cukup tidur. So itu yang menyebabkan apa orang kata kita akan menambah burnout kita. So ini akan mengganggu kesejahteraan dan kualiti ibadah seseorang. So dari mana datangnya terma burnout ni kan? Kita selalu dengar burnout, tapi dari mana? Asal dia dari mana? Siapa yang memulakan fenomena burnout ni? So seterusnya saya ingin memperkenalkan siapa yang memperkenalkan konsep burnout ini. Okey, so Herbert J. Freudenberger ni, dia sebenarnya seorang pakar psikologis. So dia award memang banyak menang award. Seorang pakar yang very committed dalam kerja dia. So dan dia suka melakukan kerja-kerja sukarelawan seperti sahabat di alam maya ni, ramai yang suka melakukan kerja-kerja sukarelawan. So pada tahun tersebut beliau sedang bekerja di sebuah klinik yang percuma. Klinik ni adalah klinik yang membantu drug addict ataupun drug abuser. So semasa klinik percuma tu dibuka dan beliau berada di sana sebagai seorang yang melatih sukarelawan ni, beliau mendapati pada awalnya sukarelawan yang datang ke klinik beliau tu dalam keadaan yang sangat tinggi motivasi, sangat bersemangat, lepas tu sangat ceria untuk membantu mereka-mereka yang menghadapi masalah. Tetapi bila semakin lama beliau mendapati mereka ni prestasi dia start menurun, lepas tu dah hilang motivasi, sentiasa dalam keletihan dan juga menjadi sinis.
dan mendapat gangguan emosi. Jadi di situlah beliau pada tahun tersebut 1974 beliau mendefinisikan burnout ni sebagai satu keadaan di mana seseorang individu itu mengalami keletihan fizikal dan psikologikal disebabkan oleh pekerjaan atau kehidupan profesional. Okey. Sejak itu terma burnout ni guna pakai kepada isu yang berkaitan dengan stres di tempat kerja. Okey, tu daripada tahun 1974 kan. So 1974 kenapa WHO baru iktiraf burnout ni sebagai satu sindrom klinikal. 2019 baru diiktiraf. Sebab burnout ni walaupun kita tak makan ubat tahu untuk menghilangkan burnout ni, dia tak ada ubat. Tapi dia ada cara untuk mengatasi burnout tu. Jadi bila seseorang itu kena burnout, dia sebenarnya mempengaruhi kesihatan fizikal seseorang itu. Jadi dia dikira amat berbahaya. That's why lah WHO mengiktiraf burnout ni sebagai satu sindrom klinikal sebab dia boleh menyebabkan seseorang menghadapi penyakit atau kesihatan yang menurun. Okey, selain daripada kita sebagai pekerja, kita pun kena tahu apa simptom-simptom burnout kan. Tapi selain itu, kita as pihak majikan juga kita kena empati terhadap pekerja yang mengalami masalah burnout dan kita cubalah memberi bantuan yang sewajarnya. Kenapa? Kenapa? So sebab setiap perkara ni dia mempengaruhi emosi, mempengaruhi mental dan fizikal seseorang yang mengalami burnout. So kalau kita tidak membantu, dia akan menjejaskan kerjaya dan produktiviti organisasi. So pada mereka, jika kita tahu kawan kita ada burnout ataupun kita melihat seseorang itu ada burnout, kita memang perlu memberi bantuan dengan mengenal pasti apakah punca yang menyebabkan dia burnout dan rawatan burnout dengan lebih lanjut supaya tidak membawa kepada kemudaratan dalam tempoh jangka yang panjang. Okey, boleh setakat ini? Okey, seterusnya ini adalah definisi burnout. Tadi Friedenberger kata dia adalah keletihan fizikal dan psikologikal disebabkan oleh pekerjaan atau kehidupan profesional. Tapi KKM kata burnout merupakan satu keadaan emosi, mental dan fizikal yang mengalami kepenatan disebabkan oleh stres yang berpanjangan dan berulang. Apa tu stres yang berpanjangan dan berulang? So, situasi ni dia lebih kepada bila individu tersebut mengalami kesedihan yang berpanjangan. Lepas tu dia tidak dapat memenuhi keperluan atau terlalu banyak tekanan tekanan kerja dalam tempoh jangka masa yang amat panjang. Itu adalah definisi daripada KKM. Sebabnya KKM banyak juga mewara-warakan tentang burnout ni kepada semua orang dan cara memberi kesedaran kepada semua masyarakat. Alright. So seterusnya WHO pula mengklasifikasikan burnout ni sebagai satu fenomena pekerjaan dan bukannya satu keadaan kesihatan. So ICD-11, okay, konsep burnout disebabkan tekanan kerja kronik yang gagal diuruskan secara baik. So jika seseorang tu mengalami burnout, so dia perlu memohon bantuan dan memaklumkan kepada mula-mula kawan, lepas tu kepada majikan. Sebab majikan perlu tahu bagaimana mereka harus membantu orang ataupun pekerja yang mengalami burnout. Okay. So seterusnya kita akan tengok apa itu burnout Ramadan. Okey. So, kita dah tahu daripada definisi yang kita sebutkan tadi ialah kita mengalami burnout Ramadan tu salah satu dia punya tanda ialah mengalami kelelahan fizikal yang berlebihan. So kita tahu bulan Ramadan ni kita ada extra aktiviti. So kita ada solat tarawih dan kita ada kita ada membaca Al-Quran,
kita dalam keadaan berpuasa, dan pada minggu-minggu pertama, 2 minggu pertama kita berpuasa tu cuaca yang sangat panas berbahang. Kita pun rasa macam sangat letih. So bila kita rasa letih, kita pun macam wow, kita punya mood pun akan hilang semangat, betul tak? Sebab walaupun kita dah rasa rehat kita cukup, tapi kenapa kita rasa letih? Kadang-kadang bila tidur tak cukup, waktu malam terjaga, panas, bahang, buka tingkap, buka kipas angin. Ni untuk situasi yang tiada aircon lah, pun masih terasa panas. Okay? So bila kita hilang semangat untuk kurangnya motivasi, so kita nak buat ibadah tu pun rasa macam letihnya lah malam ni, tak laratnya lah. Kalau perasan lah 2 minggu yang pertama tu, kalau kita nak berbuka puasa tu, perkara pertama yang kita cari adalah air. Betul tak Kak Ina? Air sejuk. Air sejuk Ya, lah paling memang senang utama. cari air sejuk kalau pada panas tu. Betul. Lepas tu kita dah perut dah kenyang, kita pun tak makan nasi. Jadi kita punya kita tidak mendapat makanan yang seimbang ataupun yang mendapat makanan yang menjana energi. So bila kita dah tak cukup tidur, kita penat dan kita hilang semangat kita, kurang motivasi. So macam mana dengan mood kita? Mulalah kita mudah sentap. Padahal mudah apa orang kata? Kecil hati. Kenapa nak kecil hati? Padahal kawan tu cakap biasa je, tapi kita mudah kecil hati sebab kita dah terlalu penat. Kita dah fikiran kita dah tak boleh memikirkan yang positif. Fikiran kita kebanyakannya semua dah jadi negatif. So kita akan jadi cemas dan mungkin boleh menyebabkan depresi. So bila ketiga-tiga ni bergabung, bersatu, dia memberi impak yang sangat besar kepada prestasi kerja kita. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak fokus. Kita rasa macam malas. Itu yang menyebabkan prestasi pekerja menurun disebabkan simptom-simptom burnout. Okey. So secara keseluruhannya sebenarnya burnout ni dia dikategorikan kepada 3 komponen utamalah. Komponen apa tu? Komponen dia lah emosi. So di mana peningkatan perasaan negatif dan sinis terhadap kerja serta berasa jauh secara mental terhadap kerja yang dilakukan. So mempengaruhi emosi kita, mood kita. Fizikal. Yang kedua adalah fizikal. Perasaan letih serta hilang tenaga kita. So bila kita tak cukup makan, tak cukup tidur, mesti kita kurang tenaga. So kita akan rasa letih, kita rasa malas. Nak bergerak pun rasa macam ya Allah, penatnya, beratnya badan aku. Kenapa kita ada tak tanda-tanda macam tu? Dan yang ketiga adalah mental. Kurang keupayaan profesional dalam menjalankan pekerjaan. Ada tak simptom tu pada diri kita? Ataupun kita perasan ada simptom tu pada kawan kita lah. Okey. Tak apa, tunggu sekejap lagi. Okey. So ini adalah faktor penyebab burnout. Okey. Pertama, tuntutan kerja. So kita kerja dah banyak. Saya faham, saya pun ada mendengar orang bercerita dengan saya. Dia kata di pejabat memang terlampau banyak kerjanya dan bila terpaksa membawa balik kerja ke rumah untuk menyelesaikan. Kadang-kadang tidak sempat untuk menjalankan ibadah, sedangkan semua orang, kita tahu pada bulan yang suci ni semua orang berebut-rebut untuk mendapatkan pahala. So keseimbangan tu antara pekerjaan, tugas dan ibadah tu kadang-kadang menjadi beban tambahan di dalam bulan Ramadan sebab kita ada extra aktiviti. So begitu juga yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja kemudian balik ke rumah menjadi suri rumah tangga, menjaga anak, menyediakan makanan, dan kita itu pun sebenarnya menambah beban tekanan kepada mereka yang sudah ada tanda-tanda burnout. So kita haraplah suami membantu isteri, isteri membantu suami, sama-samalah bekerjasama supaya dalam bulan Ramadan ni kita dapat mencapai apa yang kita mahukan. Okey. Yang kedua, kurangnya istirahat. So ada yang berjaga malam, so 10 malam terakhir ni kita akan buat qiyam. Kita akan membaca Al-Quran, kita akan membuat ibadah-ibadah yang lain. So mungkin salah satu sebabnya kita akan kurang tidur. So istirahat pun kurang. Tapi kita tahu itu adalah untuk
kebaikan diri kita juga. Betul tak? Cuma sekarang ni kita kena pandai seimbangkan bagaimana supaya kita pun pada masa yang sama menjalankan ibadah dan mendapat rehat yang cukup. Kerja luar bidang atau minat atau kepakaran. So kadang-kadang kita ni diberi kerja yang bukan kita punya kepakaran. Bukan minat kita, bukan bidang kita. Tapi dah tak ada orang. Jadi kerja tu diberi kepada kita. Dan nak tak nak kadang-kadang kita terpaksa rela menerima tugas tersebut. So dari situ pun sebenarnya boleh menimbulkan stres. Kenapa? Sebab kita risau. Kita risau kita tak cukup bagus. Kita tak mencapai KPI tersebut. So bila kita risau, kita rasa macam alamak, betul ke apa yang aku buat ni? Entah salah ataupun alamak, orang lain buat macam ni boleh, tapi kenapa aku tak boleh buat? So timbul rasa rendah diri. So ini pun juga boleh menyebabkan seseorang itu menjadi burn out. Dia akan dia akan mendapat simptom-simptom burn out. Dan terakhir, kurangnya nutrisi dan hidrasi. So kita tahu dalam bulan Ramadan ni kita kadang-kadang makan dan minum pun tidak terjaga. So yang kerja terlampau banyak tu kadang-kadang skip makanan. Dia nak diet. Betul tak? Betul Kak Ina, bulan puasa ni boleh menurunkan berat badan? Betul, kalau betul-betul kita puasa InsyaAllah kita dengan boleh turun. exercise semua tu. Aduh, sedap pula makanan ni kan Kak Ina? Ya Mencabar Allah, betul lah. awal lagi ni. Awal lagi. Okey, seterusnya. So kita ada 3 kategori tanda-tanda burn out. Okey, sekejap okey. So sebelum tu saya nak tambah sikit dekat faktor penyebab burn out ni kan. Sebenarnya antara empat ni ada satu lagi faktor penyebab burn out, iaitu ciri personaliti individu yang menyebabkan mereka cenderung untuk mendapatkan tekanan serta burn out. Okey. Kita kenal diri kita sendiri kan, dan kita tahu macam mana keadaan diri kita, dan kita pun kenal kawan-kawan kita yang lain juga kan. So ada tak kawan-kawan kita yang terlalu mementingkan kesempurnaan dalam semua tugas? Mesti ada kan? Dan kadang-kadang kita pun sebenarnya inginkan kesempurnaan. So ada tak kawan-kawan atau sahabat kita yang meletakkan target atau pencapaian yang tinggi dalam semua dia punya kerja? Dia nak macam ni, macam ni. Kita ada kan kawan-kawan macam tu? Ada tak individu yang sukar ataupun sahabat yang sukar memberi kepercayaan kepada orang lain dan lebih gemar melakukan tugasan secara sendirian? Ada tak? Mesti ada kan? Dia tak percaya orang tu boleh buat kerja. Jadi semua dia nak buat. So bila semua dia nak buat, so dia menambah tekanan pada diri dia. So kalau dia delegasikan tugas tersebut kepada sahabat dia, kepada kawan ataupun kepada tim dia, so dia dapat mengurangkan dia punya tekanan. So begitu juga dengan individu yang perfeksionis. Bila dia nakkan sesuatu yang perfeksionis tu, dia akan menambahkan tekanan kepada diri dia sendiri. Okey. So last sekali adalah individu yang sentiasa berfikiran pesimis terhadap diri dan orang lain. Okey. So ini adalah 3 kategori tanda-tanda burn out. So 3 kategori ni memang mempengaruhi. So salah satu out, yang lagi 2 tu kena backup. Tapi kalau 3-3 out, kita memang letih. Okey, kategori yang pertama adalah gejala fizikal. Okey, untuk gejala fizikal ni kita tahu daripada awal slide tadi kita dah nampak dah simptom-simptom burn out macam mana kan. So gejala fizikal ni dia lebih kepada keletihan secara fizikal dan mental. Ini kenapa? Kerana seluruh tenaga telah disalurkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. So bila kita letih, kesihatan tubuh badan akan terjejas. Perasan tak? Kalau kita stres, kita akan mudah dapat sakit. Kejap-kejap sakit kepala. Kejap-kejap migraine. Lepas tu kejap-kejap perasan tak? Kita akan sakit belakang. Itu tanda-tanda stres. Otot kita ni semua kejang, keras-keras. So, kita juga akan mengalami gangguan simptom penghadaman. Kenapa? Sebab kita tak cukup
makan makanan yang seimbang. Kita tak, apa orang kata, kita tak mengambil makanan yang cukup untuk keperluan penambahan energi pada badan kita, tubuh kita. So, lagi satu, gejala fizikal ni kalau perasan sukar untuk tidur. Ada tak sahabat di sini yang selalu terjaga malam ataupun sukar untuk memulakan tidur? Sebenarnya saya sukar untuk tidur. Sebab badan saya penat, emosi saya penat. Tapi dalam kepala ni, ya Allah, berputar-putar, berfikir-fikir. Berfikir saja dekat dalam ni. Dia berjalan je. Padahal saya penat ni, saya nak tidur. Saya nak tidur dah. Saya memang penat. Fizikal saya dah penat. Tapi dalam kepala ni, berputar, bercakap, bising. Sangat bising. So, apa yang saya buat? So, ini adalah tips yang saya telah gunakan untuk diri saya sendirilah. Sebab bertahun jugalah kadang-kadang saya sukar untuk tidur waktu malam. So, tips ni saya akan menggunakan terapi muzik. Okey, muzik yang macam mana? Hard rock ke? Tak. Bukan muzik macam tu. Itu lagi sakit kepala saya. So, saya cuba menggunakan terapi muzik yang dia orang panggil brown noise. Pernah dengar tak brown noise? So, kalau tuan-puan, sahabat, ada mendownload Spotify dekat dalam handphone masing-masing, cuba cari Google brown noise. Okay? So, bila saya menggunakan brown noise ni, saya ambil headphone tu, tekap dekat telinga saya tu, kemudian saya mendengar dan kebisingan di dalam kepala saya ni, yang tak berhenti ni, dia slow down. Dan saya boleh mendapat tidur yang cukup. Rehat yang cukup. So, sama juga kalau tuan-tuan perasan atau melalui pengalaman pembacaan, baby yang menghadapi masalah menangis, tak nak tidur malam tu kan, diorang menggunakan, doktor mensuggestkan menggunakan terapi muzik, dipanggil white noise. Inilah saya share lah tips yang saya telah gunakan untuk diri saya, sebab bila terlalu bising dekat dalam kepala ni, terlalu banyak benda yang nak difikirkan, memang sukar untuk tidur dan mendapatkan rehat yang cukup. So, mana tahu tips yang saya share dengan sahabat semua dapat membantu sahabat, ataupun sahabat boleh berkongsi dengan orang lain jika mereka mengatakan sukar untuk tidur malam. So, cubalah. Tak semestinya tips ni sesuai untuk saya, tetapi sesuai untuk tuan. Dan sahabat boleh memilih muzik yang sesuai dengan sahabat punya kehendak. Okey, gejala yang kedua adalah gejala emosi. So, macam mana kita nak kaitkan ni? So, bila kita mudah marah dan sensitif berbanding biasa. Anak tanya sikit, pop kena marah. Cuba jangan kacau. Boleh tak duduk sana? Kesian anak. Tak pasal-pasal kena marah dengan kita. Sebab apa? Sebab kita letih. Kita penat. Fizikal kita penat. So, kita tak boleh nak berfikir dengan baik. Jadi, bila pemikiran tidak dapat berfungsi dengan baik, dia mempengaruhi emosi. Dan kita juga sukar untuk mengawal perasaan. Sukar untuk mengawal perasaan. Kadang-kadang kawan bergurau dengan kita. Dia tak ada pun nak peli-peli sindir-sindir kita, tapi kita mudah sentap. So, kita pun rasa kecil hati dengan kawan. Kita rasa kawan ni, kalau tak seronok lah kawan dengan dia, asyik nak cakap yang ni je kat kita, kan? Betul tak? So, sukar untuk mengawal perasaan, mudah menangis. Mudah menangis. Bila kawan cakap sesuatu, kejap-kejap mengalir air mata. Sampai hati kawan kita buat kita macam tu. Padahal kawan tu tak ada pun. Dia tak ada niat pun. Sebab dia tahu kita macam mana, kan? Tapi dia tak tahu sebenarnya kita sedang mengalami kesan, tanda-tanda burnout. Okay? Dan kita pula merasa tidak dihargai. Merasa tidak dihargai. Bila kita buat kerja ni, kita dah tolong kawan-kawan tak cakap pun terima kasih. Kita terasa. Lepas tu kita kerap mengeluh. Banyaknya kerja saya hari ni. Penat lah. Penat. Keluar daripada mulut kita penat. Tak ada orang lain ke yang boleh buatkan kerja ni? Saya penat. Tapi kita tak sampaikan perasaan kita tu pada saluran yang betul. Dan kita pun tak sedar mungkin kita tengah burn out. Okey.
So, bila kita dalam keadaan emosi macam ni, kita akan menjadi hilang semangat atau motivasi diri. So, kita bila dah hilang semangat tu, datang tak fikiran-fikiran yang positif? Sukar untuk berfikir secara positif. So, ada yang menyebabkan bila kita dah hilang semangat tu, dia rasa dia dah tak ada, orang kata, tak ada kekuatan ataupun dorongan untuk melakukan kerja. Sebab dia dah, emosi dia dah tak stabil, kepala dia pun dah weng, jadi dia hilang fokus ataupun kurang tumpuan. Kadang-kadang ada tak sahabat yang mengalami rasa sukar untuk bangun pagi serta tiada semangat untuk ke tempat kerja? So kalau ada, so kita cadangkanlah, kita suggestkan cuba buat saringan adakah anda burn out. Sebab kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya kita sedang burn out. Alright? So menyebabkan kita hilang fokus atau kurang tumpuan, jadi prestasi kerja kita dah mula menurun. So bila bos bagi kerja, kita tak dapat siapkan pada due date tersebut. Kita kena perhatikanlah, check kita punya cara kerja kita. Alright, seterusnya adalah gejala tingkah laku. So bila berlaku fizikal, dah begini, dah menurun, emosi mencanak-canak naik, kemudian dia akan mempengaruhi tingkah laku. So mempengaruhi tingkah laku ni dia akan menyebabkan prestasi kerja kita menurun. Tetapi hubungan antara kita dengan rakan sekerja pun semakin ada konflik ataupun tidak baik. Seperti tadi kan, emosi kita kan mudah marah, mudah sentap. Jadi kawan yang kena marah dengan kita pun terpinga-pinga. Kau dah kenapa marah-marah ni? Ni bulan puasa tau, nanti hilang pahala puasa. Kan? So kita hubungan dengan rakan kita pun menjadi kurang harmoni. Dan lagi satu, kita pun dah mula macam makan yang tidak teratur. Kalau yang isap rokok tu dia akan isap rokok. Kalau boleh janganlah isap rokok kan. Kita pun tak galakkan lah. Kalau yang yang bukan Islam tu, yang suka mengambil minuman beralkohol tu, dia akan lebih cenderung kepada tu. So kita kena perhatikan lah. And then kita suka bertangguh-tangguh dengan tugas yang kita berikan. Maksudnya kita tak dapatlah mencapai due date yang bos berikan. Bos nak macam ni tapi kita tak siap lagi. So benda-benda ni sangat mempengaruhi prestasi kerja masing-masing. Okey. Setakat ni okey Kak Ina? Okey. Okey. Tilam. Tulis. 3 kesan jika burnout berlanjutan. Apa yang berlaku kalau kita tidak, orang kata, tidak mengambil berat, tidak mendapatkan bantuan, bagaimana kita hendak mengatasi atau memulihkan burnout yang kita dapat. Alright? Okay. Yang pertama, kesan dia terhadap individu. Okay. So bila 3 perkara tadi, fizikal, emosi dengan tingkah laku bergabung, so individu tu akan merasakan bahawa kerja yang dilakukan tidak penting serta hilang kepercayaan diri dan keyakinan individu tersebut akan turun. Sebab apa? Mestilah sebab dia tak ada motivasi, dia tak ada semangat nak buat kerja. Dia rasa semua orang dekat dalam office tu semua tak suka dia. Bos pun tak suka dia. Jadi dia dah mula berfikiran negatif. So dia dah tak mampu berfikir secara positif tentang perkara-perkara yang di depan dia. Dan dia tak dapat menjalankan tugas dia, tanggungjawab dia secara optimal. Ini yang berlaku bila tanda-tanda burnout tu berlarutan, berpanjangan. Okey? Dan seterusnya, rakan sekerja. So wujud masalah dengan masalah hubungan interpersonal dengan rakan sekerja. Sebab apa? Sebab kita yang mengalami burnout ni telah berubah menjadi seorang yang sarkastik. So bila kita terlalu sarkastik, beli, marah orang tu, emosi kita kan volatile, tak stabil. Kita rasa macam dia mesti ni tak suka aku ni. Dia mesti buat aku macam ni kan. So menyebabkan timbul suasana yang tidak harmoni di dalam pejabat atau di sekitar kawasan kerja.
So, bila berlaku tu, kita seronok tak bekerja dalam keadaan yang macam tu? Mulalah kita cakap, orang ni toksik lah. Orang ni toksik lah. Tak seronok lah datang kerja. Bila nak pergi kerja je, bangun pagi tu macam lah lemahnya nak jumpa muka orang ni. Pernah tak? Pernah tak kita mengalami perasaan seperti itu? So, apa impact dia kepada produktiviti organisasi? So, dia mempengaruhi tau. So, bila kita tidak, apa orang kata, mengambil jalan untuk memulihkan, mengatasi masalah burnout ni, dia bukan saja benda tu memberi kesan kepada individu tu, sekeliling dia, kawan pejabat dia ataupun di dalam rumah, tetapi sebenarnya dia mempengaruhi organisasi produktiviti di tempat dia bekerja. Itu belum campur kita tak cerita tentang bagaimana hubungan dia dengan keluarga dia. Bagaimana perasaan keluarga dia. So dalam organisasi saja dia dah menyebabkan produktiviti organisasi tu menurun. Okey? So yang ketiga ialah kesihatan fizikal terjejas. So kalau burnout tu berpanjangan dan kita tak ada usaha untuk untuk bagaimana merawat, mengatasinya, so dia akan menjejaskan kesihatan fizikal dalam tempoh jangka panjang. Alright, so kesihatan individu ni sering terganggu dan akan mengalami penyakit seperti obesiti, kencing manis, darah tinggi, kerap demam, lepas tu batuk, sesama, sakit urat, sakit kepala, sakit belakang, sakit otot. Semua tu adalah dekat dia. Serta gangguan sistem penghadaman. So bila benda ni, bila peserta atau individu ni kerap sakit, so mestilah dia berjumpa dengan doktor. Betul tak? So doktor akan bagi apa? Doktor akan bagi MC. Dia suruh kita berehat. So MC ni sebenarnya ada baiknya sebab kita hendak memulihkan kita punya tubuh badan supaya kita dapat berehat dengan cukup. Pernah tak terfikir sebenarnya sakit ni sebenarnya baik untuk diri kita? Saya tak tahu orang lain tapi saya lah. Sebab saya pernah dalam situasi di mana saya terlalu sibuk. Saya terlalu sibuk sehingga mengabaikan kesihatan diri saya. So pada satu tahap tersebut Allah jentik saya. Menyebabkan saya sakit. So saya sakit tu bukan sakit 2-3 hari. Tapi saya sakit selama 2 bulan. 2 bulan. Tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak ke mana-mana. Terbaring sahaja. Masa tu dalam keadaan kita muhasabahlah diri kita. Kenapa sakit ni? Rupanya Allah nak bagi rehat. Tubuh. Okay? Tubuh badan kita mengatakan, I'm too tired. Dia punya semangat apa semua nak ke depan. Tapi kita punya fizikal tu dah terlalu penat. So Allah bagi rehat. So bila Allah bagi rehat tu kita memang enjoy lah. Dan kita, kita bersangka baik. Sebenarnya rehat ni sangat bagus sebab you stop semua aktiviti tu dan you fokus pada diri you. Di mana self-care tu sangat penting. Apa itu self-care? Self-care tu ialah cukup makan, cukup minum dan cukup tidur. So bila saya dah terkena, dijentik oleh Allah macam tu, saya pun mula memberi perhatian kepada diri saya. Kalau tidak tu kerja. Kita lupa yang kita ni bukannya semakin muda. Walaupun umur saya sweet 17 lagi kan. Tapi fizikal tu tenaga tu dah teruk sangat dah. Ada lain lah Kak Ina. Kak Ina masih sihat dan muda remaja lagi kan Kak Ina? Allahu Akbar. Alhamdulillah sihat setakat ni. Okey. Ada. Alright. Seterusnya, ini adalah satu poster yang saya dapat daripada FPKKM. So dia kata, apakah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang burnout? Okey, yang pertama tu tadilah kita dah cerita keletihan yang melampau. So dia akan berfikiran negatif.
Kemudian dia rasa tidak dihargai dan orang salah faham terhadap dia dan dia tiada kepuasan bekerja. Selain tu dia mudah melenting dan dia kurang empati. So kita ceritalah, oh aku macam ni, anak aku sakit apa semua, tapi dia bodoh je muka dia. Kenapa? Sebab emosi dia pun kacau. Dia punya kepala dah weng, emosi dia dah kacau. So dia ada rasa kurang empati. So antaranya kualiti kerja dia pun semakin menurun. Okay. Tapi semua tanda ni, simptom ni boleh hilang. Okay, boleh dirawat bila kita berjaya menguruskan stres kita. Okay, bila berjaya menguruskan stres kita. So kita tengoklah, okay. Adakah tanda-tanda ni kan? Adakah tanda-tanda yang ni ada pada kawan kita? Ada tak? Cuba cek kawan-kawan sebelah. Ada tak? Jap. Kenapa kita nak cek kawan kita? Kita ceklah, self-check diri kita. Kita ada tak tanda-tanda ni? Betul tak, Kak Ina? Okay, cek. Cepat. Cek cepat. Jadi macam mana kita nak tahu yang diri kita ni burn out? Okay? Kadang-kadang ada yang tidak sedar sebenarnya mereka mengalami burn out. Selepas menjawab saringan soalan dan mendapat keputusan, baru tahu yang mereka sebenarnya burn out. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Macam ni, saya jumpa soalan burn out ni tahun lepas. So pada tahun lepas, saya sebenarnya tak sedar pun saya burn out. So saya jumpa semasa saya sedang menyelam di dalam alam maya. Saya cakap, menariklah soalan burn out ni. So saya pun cuba. Saya tak tahu pun saya burn out. Saya tidak mengakui yang saya burn out. Okay. So bila saya jawab soalan tu, rupa-rupanya saya ada tanda-tanda burn out. So daripada situlah saya cakap, okay. So apa yang perlu saya lakukan? Apa cara yang boleh saya bantu diri saya ni supaya stres yang saya hadapi tu berkurangan? Okay. Itu yang saya mulakan soalan burnout di tempat kerja saya. So daripada tahun lepas lagi saya dah mula mengedarkan soalan saringan, adakah anda burnout di kalangan warga nuklear Malaysia. So menariknya ada satu klien ni dia pun buat burnout. Dia pun buat soalan dia. So bila dia buat tu, tiba-tiba dia dapati dia berisiko tinggi burnout. Okay. So saya pun terkejut lah. Cakap, tuan tahu tak tuan dalam keadaan burnout ni? Tak, saya pun tak sangka saya dalam keadaan burnout. So, kita pun berborak. Kenapa dia jadi macam tu? Apa penyebab dia dalam keadaan yang tinggi burnout dia? So rupa-rupanya ni saya share pengalaman saya bersama klien. So rupa-rupanya dia adalah pegawai baru. Okay, pegawai baru. So dia pernah bekerja swasta dan kemudian masuk kerajaan. So kita fahamlah orang yang kerja swasta biasanya gaji dia agak tinggi berbanding kerajaan. So bila dia masuk, dia mengalami masalah kewangan. So bila mengalami masalah kewangan, dia ada masalah dengan keluarga. So benda tu sangat mempengaruhi kehidupan dia lah, sangat mempengaruhi sebab dia sentiasa berfikir what to do, apa nak buat, dia pun tak sangka. So kita sebagai akrab, apa yang boleh kita bantu? Apa yang kita boleh bantu mereka? So selain daripada menjadi pendengar yang baik, kita minta kawan tu reschedule semula. Dia kena jadual kerja dia tu, dia kena aturkan dan juga aturkan juga keuangan dia. Itulah. So kita dapat membantu mereka yang tidak tahu sebenarnya dia pun ada tanda-tanda burnout. Okey, disebabkan itu saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat di talian untuk mencuba soalan saringan ini untuk mengetahui sama ada kita ada tanda-tanda burnout atau tidak. Boleh ya? Okey. Kak Ina pun tak terkecuali kena jawab juga. Alright. Okey, ini adalah saringan adakah anda burnout. So arahan ni simple je. Sila tarafkan setiap pernyataan mengikut skala yang diberikan. Nombor 1, tidak sama sekali. Nombor 2, jarang.
Nombor 3, kadang-kala. Nombor 4, kerap. Nombor 5, sangat kerap. So, saya minta sahabat di talian untuk menyediakan pen atau pensel dan sehelai kertas. Itu je. Sebab soalan ni tak banyak. Dia ada 15. So, jawapannya adalah jawapan tu mengikut skala tu lah. Kalau soalan 1 ni sahabat mengatakan 5. Sahabat tulis 5. Nombor 1, 5. Ataupun nombor 2 tu sahabat kata, oh ni nombor 1. So nombor 2 jawapannya 1. Okey. Saya akan bacakan soalan dan sahabat semua catat skala untuk jawapan yang untuk soalan yang saya bacakan. Okey? Boleh ya? Dah ready? Kak Ina dah ready dah? Pen dengan kertas? Kak Ina dah lari dah. Okey, soalan pertama. Saya berasa muram dan keletihan dari segi fizikal atau emosi. Soalan nombor 2. Saya mempunyai pemikiran yang negatif terhadap kerja saya. Soalan nombor 3. Saya berasa kurang bersimpati dengan orang yang mungkin memerlukan di sekeliling saya. Soalan nombor 4. Saya berasa mudah jengkel dengan perkara kecil atau dengan rakan sekerja saya. Nombor 5. Kawan-kawan saya sering salah faham tentang diri saya dan saya berasa tidak dihargai oleh mereka. Okey? Semua boleh? Sebab saya nak 5 soalan yang pertama, saya akan teruskan kepada slide yang kedua. Okey. Soalan ke-6. Saya merasakan bahawa saya tidak mempunyai sesiapa untuk bercakap. Saya rasa pencapaian saya tidak menepati standard yang saya harapkan. Okey, nombor 8. Saya merasakan saya tertekan dengan keinginan saya yang ingin berjaya. Nombor 9. Saya rasa saya tidak mendapat apa-apa yang saya hendak daripada pekerjaan saya sekarang. Nombor 10. Saya rasa saya berada di dalam organisasi atau profesen yang salah. Okey, boleh. Saya teruskan ya. Slide yang terakhir untuk soalan. Nombor 11. Saya rasa kecewa dengan pekerjaan saya. Nombor 12, saya merasakan politik dan birokrasi organisasi memberi tekanan terhadap kebolehan saya untuk melakukan kerja saya dengan baik. Nombor 13, saya merasakan kerja saya adalah melebihi daripada kebolehan saya untuk menyelesaikannya. Nombor 14, saya merasakan saya tidak mempunyai masa untuk melakukan banyak perkara yang penting dalam menghasilkan kualiti kerja yang baik. Yang terakhir, nombor 15, saya merasakan saya tidak mempunyai masa untuk membuat perancangan yang saya inginkan. Okey? Sahabat semua dapat tak? Kalau tak dapat, boleh tulis di ruangan chat. So, kita boleh ulang slide mana yang perlu untuk sahabat menjawab soalan. Kalau okey, cuba type nombor 1 di ruangan chat.
Oh, dia minta ulang nombor 10 dengan. Nombor 10. Nombor 10. Saya rasa saya berada di dalam organisasi atau profession yang salah. Okey, ulang tayang slide nombor 1 dan 5 sekejap ya. Okey, saya bacakan. Saya berasa muram dan keletihan dari segi fizikal atau emosi. Saya mempunyai pemikiran yang negatif terhadap kerja saya. Saya berasa kurang bersimpati dengan orang yang mungkin memerlukan di sekeliling saya. Saya berasa mudah jengkel dengan perkara kecil atau dengan rakan sekerja saya. Kawan-kawan, saya sering salah faham tentang diri saya dan saya berasa tidak dihargai oleh mereka. Okey, boleh? Okey, jika semua dah dapat, boleh kalau kata okey, tekan type nombor 1 di ruangan chat supaya saya boleh teruskan. Okey, terima kasih. Okey. Alright. So, apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita nak kira berapa jumlah markah yang kita dapat daripada soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 15. So, bila sahabat dah type markah tersebut, dah kira, type lah, dah kira markah tersebut, mohon sahabat untuk berkongsi berapakah jumlah markah yang sahabat dapat di ruangan chat. Ada yang mendapat 22. Okey. 22. Oh, Puan Nurhaiza dapat 28. Encik ke Puan Samsung ni? Pun sama mendapat markah 28. Ramai juga yang dapat 28. Oh, Puan Azizah 41. Okey, Puan Azizah. Tinggi tu. Puan Nurin 22. Muhammad Zuwari 34. Nur Sakinah 21. Okey, ada tak lagi sahabat yang ingin berkongsi? Umi 38, Nabiliana 29, Rushiliana 34, Dr. Harith 28. Okey, Hazita 24, Sofiah 28. Okey, yang berada dalam lingkungan 20-an ni okey. Tapi kalau melebihi 30 tu so kita kena tengoklah interpretasi dia macam mana. Ada yang dapat Syazrin 31, Mama Azlan 28. So ada tak yang mendapat 50 dan ke atas? Ada tak sahabat yang mendapat 50 dan ke atas? Oh, Nur Hayati 26. Okey, Nur Hayati. Okey, ada lagi tak sahabat yang nak share? Laila itu 19. Ada tak yang bawah 19? Kurang daripada 19. Ada tak? Okey, berapa orang ni kat dalam ni? Dapat 18. 18. Kak Ina dapat 18. Murung ke? Kita ada 163 orang. 163. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat meluangkan masa untuk bersama saya pada pagi ini. So kita ada 163 orang. So apa orang kata? Apa ni? Sahabat bolehlah share apakah markah yang sahabat dapat semasa membuat saringan tersebut. So Kak Ina 18 eh? Okay. 19 salah kira. Oh, salah kira. 19. Okey. Ada satu. Saya mencari orang yang di bawah 19 ni. Saya tak jumpa. Di bawah 19. Saya mencari 19 orang. okey, para hidung. Okey, ada tak sahabat yang di bawah 19 ni? Saya nak tengok. Oh, mohon kongsi slide. Alamak. Yang slide yang nombor berapa tu, Tuan? Slide nombor Dia berapa tu, banyak Tuan? kali baca dia jadi lain. Okey, alright. So saya teruskan ya.
Okey, saya Teruskan. teruskan. Inilah jawapan dia. Jawapan. So, sahabat lihat pada jumlah markah yang sahabat kira tadi dan tengok skor sahabat berada di mana. Kak Ina 19 tadi ya? So, Kak Ina dapat markah 19, so sedikit tanda burn out. Okey. So, skor dia tadi daripada 15 hingga 18, so dia tiada tanda burn out. And then 19 ke 32 ada sedikit tanda burn out. Bila dia, ada tadi yang saya nampak 30, 40 tadi, dia 33 hingga 49 dia berisiko tanda burn out. So, kalau dia lebih daripada 49 tu, 50 hingga 59 berisiko tinggi tanda burn out. 60 hingga 75 ni sangat berisiko tinggi tanda burnout. So sahabat yang terima kasihlah kepada sahabat yang berkongsi jawapan yang didapati daripada saringan burnout tadi kan. So ini adalah interpretasi skor jumlah markah yang kita dapat. So tahap satu ni, tahap satu maksudnya sedikit tanda burnout. Yang tiada tanda burnout ni sangat baguslah. So dia berjaya menyeimbangi antara kehidupan dia, pekerjaan dia dan banyak lagi lah faktor lain. So ni memang apa orang kata, tapi kita nak cakap lah kalau dia dapat betul-betul 18 tu, dia tu dah borderline nak masuk ke sedikit tanda burnout. So dia kena hati-hatilah yang tu. So untuk yang 19 hingga 32 ni, stres dia dah melebihi kemampuan dia. Ingat tak saya cakap stres yang kecil-kecil tu? Okay, stres tu kalau dia berpanjangan, kita tak take action on that, so kita akan mula dapat sedikit tanda burnout. So dia dah penat, dia dah start penat. So bila dia dah start penat tu, kalau dia sedar, dia kena apa orang kata, dia sedar, ish penatnya kenapa so dia kena cari solution. Dia kena kurangkan stres dia. Dia tak nak tak nak lah nanti dia akan berlanjutan. So untuk tahap 33, 50 dan 60 ni, 3 tahap yang terakhir ni, sebenarnya sahabat berada dalam zon merah. Okey. Jadi sebelum kita proceed, tanya pada diri sendiri. Self care. Tanya. Manisa, kau makan cukup tak? Tanya. Tanya tau. Ada yang dia tak panggil nama, dia panggil, sayang, you makan cukup tak ni? You minum cukup tak ni? You tidur cukup tak ni? Dia banyak kerja sangat ke sayang? So dia kena bertanya pada diri dia. Kemudian bila dia rasa emosi mental dia tak okey, so dia kena take action lah. Okey? Macam mana nak take action tu? Okey, dia kena kenal pasti. Kenal pasti penyebab dia stres, dia burn out. So macam nak kenal pasti? Kadang-kadang kita pun tak tahu. So kita berjumpa yang profesional. Okey, kita mohon bantuan profesional. Dekat sini lah akrab memainkan peranan. So sahabat, jangan segan, jangan malu nak jumpa akrab. Sebab akrab ni kita dilatih. Kita dilatih untuk membantu kawan yang menghadapi masalah. Okey? Tapi kalau dia akrab tak dapat bantu, dia akan merujuk kepada pegawai psikologi. Kita sekarang ni dalam keadaan dunia yang sangat keras ni, yang sangat apa orang kata, tekanan di luar yang sangat tinggi, dengan media sosialnya yang begitu begini, kita memerlukan bantuan profesional. So bila kita perlukan bantuan untuk membantu diri kita, itu ada satu langkah yang bagus. Okey? So kita kena pasti apa yang menyebabkan kita burn out. Kita kena cari punca supaya kita dapat penyelesaian. Contohlah kerja yang terlampau banyak. Apa kerja yang kau buat ni menyebabkan kita stres? So list down. Bincang. So, bila dah berbincang, kita bincang dengan majikan kita. Kita bincang dengan penyelia kita, kita bincang dengan orang atasan kita, saya dah tak boleh cope. Terlalu berat untuk saya. Boleh tak saya delegate ataupun share kerja tu dengan orang lain? Kita kena menghargai diri kita. Self care diri kita dulu tau. Sebab bila kita sakit nanti, yang tanggung sakit tu siapa?
Kak Ina ke yang tanggung sakit saya? Tidak. Tidak. Sendiri. Sendiri kan? Nangis Ya. malam-malam, sakit. Kenapa orang buat aku nangis. Tapi kita tak buat apa, kita tak ambil tindakan, kita tak, apa orang kata, kita tak merujuk pada yang betul. Okey. So ada juga yang stres tu disebabkan yang, ingat tak yang saya cerita pasal ciri personality individu. Dia nak perfeksionis, kesempurnaan dalam sesuatu kerja dia. Dia nak capai target KPI dia, dia nak capai dia punya orang kata misi dia macam ni. Lepas tu dia ada lagi kan, saya cakap ada 4 tadi ciri-ciri individu. Dia tak nak, dia tak percaya pada orang. So ini pun boleh menyebabkan dia mendapat risiko tinggi tanda burnout. So benda ni sebenarnya kan, benda ni kita nampak, okey ni aku boleh buat. So dia stres yang kecil-kecil. So bila kita ignore benda-benda macam ni, dia akan menjadi lebih besar. Ya, dia kan stres, kelelahan yang melampau dan berpanjangan kan. So kita kena aware lah keadaan diri kita, self care diri kita supaya kita boleh handle stres tersebut dan tak menjadi burnout. Tapi jangan risau sebab kita boleh mengatasi masalah ini dan kita ada kaedah rawatan supaya kita tidak burnout. Dan yang penting kan, tuan-tuan, sahabat yang saya hormati, sebenarnya kita kena mengakui bila kita buat soalan ni, kita ada tanda burnout ataupun berisiko tinggi tanda burnout, kita kena mengakui kita dalam burnout. Kadang-kadang ego tu mengatasi segalanya kan. So kalau kita berada dalam keadaan tidak sihat, fizikal, emosi dan yang boleh mempengaruhi tingkah laku, kita kena akui benda tu dan kita kena dapatkan bantuan profesional. Okey. Alright. Ini adalah cara mengatasi burnout. So saya letak sini 12 lah. Ada 12 cara. Pertama, kita kena bercuti. So bila kita dalam keadaan yang stres, ambillah cuti. Kita ambil cuti. Kita ada buat apa nak kumpul cuti lama-lama? Kan? Ada setengah orang tu dia kumpul cuti dia banyak sangat. So at the end of dia punya penghujung perkhidmatan tu, kalut dia nak menghabiskan cuti dia. Kadang-kadang cuti dia burn sebab dia tak sempat bercuti. So kita ambil cuti kita dengan kadar yang berpatutan sebab kita tahu ada juga sebahagian kita yang mempunyai anak-anak kecil yang memerlukan cuti, terutama bila anak-anak demam atau sakit ataupun ada program di sekolah. So kita ambil cuti, kita berehat. Kalau betul-betul kita dah tak boleh nak go for it, maksudnya kita dah, dah sampai di sini lah, limit kita dah sampai kat hidung, nak bernafas pun susah, kita ambillah cuti tanpa gaji. So kita kena self-care diri kita. Kita ambil cuti. Alright. Kemudian melakukan aktiviti relaksasi. So apa aktiviti tersebut? Contohnya macam kita buat yoga. Kita pergi kelas yoga. Kita buat meditasi. Kita mendengar muzik. Ataupun kita mengikuti aktiviti santai yang boleh merehatkan minda serta mengisi masa kita. Okay. So ada orang suka brief walk. Ada orang suka jungle trekking, ada orang suka melihat laut, ada orang suka island hopping. So buat apa saja aktiviti ataupun hobi yang anda suka. Ada orang suka tidurlah. Dah itu hobi dia, suka tidur kan? Tak salah. Jangan salahkan. Memang dia suka tidur, so tidur. Tidur tu adalah satu cara untuk dia merehatkan diri dia. Macam saya ni suka tidur, so saya cemburu orang yang senang tidur. Saya ada kawan, dia mudah betul tidur. Saya cukup jealous betul. Waktu rehat kan? Okeylah nak tidur sekejap. Kita ni nak tidur 15 minit tu, oi, dalam kepala ni berputar-putar. Kita tutup matanya macam-macam kita bayangkan. Tahu-tahu kawan saya tu dah beka. Ya Allah, jealousnya lah saya. Orang yang mudah letak je bantal, terus lelap. Oi, untung betul lah orang yang macam tu. Dia memang, dia boleh shut down dia punya, dia punya minda dia. Aku dah tidur. Dengan minda-minda dia sekali tidur. Tapi macam saya tak boleh. Saya kena memujuk kat dalam kepala ni, tidurlah, saya penat ni, tidurlah. Itulah yang berlaku pada saya.
Terus selain tu kita pastikan makanan yang kita ambil seimbang. And then kita pun kena belajar juga menguruskan tekanan dan masa. Dan lagi satu ni penting tau. Kita kena kurangkan masa bersama gadget. Atau matikan telefon. Kenapa? Okay, di zaman yang serba canggih ni, 24 jam bersama telefon kan. Kadang-kadang kita menerima arahan daripada bos tengah malam, waktu cuti kita, betul tak? Tapi ada masa, ada juga ketika itu adalah skop kerja kita. Situ saya tak boleh nak buat apalah sebab kita skop kerja dia memang Sabtu Ahad dia sentiasa 24 hours pun dia. Dan mungkin itulah skop kerja dia memang sentiasa on, standby, tidak boleh mematikan telefon. Contoh macam doktor. Tak boleh lah kan, tiba-tiba ada kes-kes emergency, doktor diperlukan, dia pun dipanggil untuk masuk bekerja. Okey, dan kita tahu batasan dan keupayaan diri kita. So kalau kita tak larat, berterus terang kita tak boleh buat ni, kita dah terlalu banyak. Dan kenalah belajar mengatakan no pada kerja-kerja yang bukan keperluan untuk kita buat. Jangan tambah extra work. Kita dah rasa kita dah penat, dah banyak kerja. Beritahu berterus terang dengan majikan kita, saya tak dapat nak ni, tanggungjawab ni saya takut saya tak dapat melakukan yang terbaik. Sebab bila kita tak dapat melakukan yang terbaik, kita akan jadi risau, kita akan mula berfikir yang bukan-bukan. Untuk mengelakkan benda tu berlaku dan membebankan diri kita, so kita kena berterus terang. Tapi kalau bos suruh buat, kita tak boleh nak tolak, kenalah buat juga. Tapi pandailah kita macam mana kita nak mengadjust cara kita. Okay, so yang penting sekali dapatkan khidmat nasihat profesional. So di tempat kerja kita ada akrab, kita ada pegawai psikologi dan ada juga di kalangan akrab tu yang dia belajar tentang counselling. So kita dapatkan nasihat daripada mereka. Alright, seterusnya. So ini adalah kaedah rawatan burnout. Okay. So bila individu tu dia mengalami burnout, dia memang sangat memerlukan bantuan untuk mengelakkan dia berlanjutan. So ini adalah rawatan dia. So yang pertama. So individu yang mengalami burnout disarankan untuk mengenali diri terlebih dahulu. So kita sebagai ahli akrab tu, kita kenalah bantu sahabat kita. So kenapa tiba-tiba dia hilang minat terhadap pekerjaan atau tiba-tiba berubah sikap dia menjadi sarkastik. Okay. Yang kedua, bila dia dah cari punca, barulah dia tahu, oh saya berpunca daripada diri sendiri, penat, tak cukup tidur. Ataupun mungkin berpunca daripada rakan sekerja ataupun mungkin daripada pihak majikan. So kita kenalah bantu macam mana untuk mengatasi perkara ini bersama-sama dengan individu tersebut. Dan yang ketiga, so apabila individu tu berjumpa dengan kita kenalah apa orang kata menjadi orang yang individu tu percaya. So dia boleh meluahkan perasaan dia kepada kita. So kita dengar lah. Sebab kadang-kadang dia macam ni tau. Ada antara klien saya ni, dia datang dan bercerita. Saya menjadi pendengar. Tapi dia tak nak solusi. Dia nak ada seseorang yang mendengar. Jadi kita dengar lah. Kita dengar, kita mengiyakan apa kata dia. Dan selepas dia mendengar tu, dia rasa lega sebab dia dah meluahkan semua bebanan di dalam hati dia. So, alhamdulillah, okey Puan, saya dah okey. Oh ya ke? You perlukan apa-apa lagi bantuan tak? Tak ada. Alhamdulillah lah. So ada pula yang datang, yang ni rare sikit lah kes ni. Dia menangis. So dia menangis, kita sebagai akrab, bila orang menangis tu kita diam lah kan, kita tak boleh lah. Tak boleh nak. Kita kena tunggu dia habis menangis lah kan. So dia menangis, selepas tu kita ulur lah slow-slow, kita ulurkan tisu. Dia menangis lah sepuas hati dia. Lepas dia dah habis tu, dia dah reda, dia dah dalam emosi yang stabil. Okey ke? Cakap, okey Puan. Alhamdulillah lah. Lega hati saya dapat menangis. Punya dia mencari tempat untuk menangis. Macam-macam kan? Okey, seterusnya. Nombor 4. So yang ni boleh mendapatkan khidmat profesional.
Apa tu khidmat profesional? So, saya dah tekankan daripada tadi, berjumpalah rakan akrab, berjumpalah dengan kaunselor ataupun pegawai psikologi, ataupun ini yang paling serius lah, pakai sekretari. So kadang-kadang akrab tak dapat selesaikan, pakai psikologi, pegawai psikologi tak dapat selesaikan. So dia pergi ke hospital untuk berjumpa dengan, temu janji dengan pakar sekretari. So bila dekat hospital tu dia akan buat ujian DAS lah. So daripada ujian DAS tu dia akan tahulah di mana kedudukan dia tu. Dia apa tahap yang dia berada. Adakah dia berada sangat teruk ataupun ringan ataupun normal. So sebenarnya kami akrab Nuclear Malaysia, kita dah melaksanakan saringan minda cergas. Saringan ujian minda cergas ni semula daripada tahun 2019 ke 2020. So kita menggalakkan warga Nuclear Malaysia untuk menjawab soalan DAS untuk melihat berada di tahap mana kesejahteraan mental di tempat kerja. So kita buat dalam 2 kali setahun macam tu. So dia sangat penting sebab kita dapat dapat maklumat bagaimana keadaan kaki tangan di Nuclear Malaysia. So ada yang memang memerlukan bantuan dan kita memberi khidmat kita lah. Tapi ada yang menolak dan kita tidak memaksa untuk dia mendapatkan khidmat. Walaupun setiap kali ujian DAS tu, nama dia muncul di antara mereka yang mendapat tahap yang rendah. Itu sangat teruk. So mungkin dia merasakan dia boleh cope lagi dengan keadaan macam tu. Kita menghormatilah keputusan klien yang menolak. Okay. So seterusnya individu juga digalakkan berbincang secara terbuka. Okay, nak bincang dengan siapa? Okay, kita dah tahu, kita ada tanda-tanda kita burn out. Serius ke tak serius? Kalau you mendapat markah skor yang sangat serius, you dah kena, dah kena duduk sit down, fikir kenapa jadi semakin serius. Okay? So, bila you dah senaraikan apa punca you menjadi serius tu, so kita berjumpalah dengan penyelia kita ataupun bos kita, majikan kita. Kita kena berbincang dengan majikan sebab majikan ni dia tak tahu pun you ada masalah. You kena berbincang, bersikap terbuka. Okay. So majikan ni sebenarnya saya rasa dia suka kalau kita datang jumpa, saya menghadapi masalah ni, saya memerlukan bantuan. So dia akan bagi bantuan. Ini yang kita nak majikan yang boleh memberikan bantuan lah. Kenapa? Sebab dia konsep dia sangat besar tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dikasihi. So bila yang bahagian bawah ni, yang asas ni, pekerja ni tidak sihat, mengalami masalah hidup ini, dia akan mempengaruhi produktiviti organisasi. So ketidakharmonian akan berada di sekeliling kita. Kita tak nak di tempat yang kita mencari makan, kita bekerja tu menjadi huru-hara. Kita tak naklah macam tu kan. Kita nak bekerja dalam keadaan yang gembira. Kita datang kerja tu dalam keadaan yang orang kata seronok lah hari ni nak pergi kerja. Bukan bangun je tidur tu, malasnya nak pergi kerja. Saya tahu dalam keadaan ni kita ada fasa-fasa yang orang kata, kita ada fasa kita mengalami perasaan macam tu. Bukan saya pun ada juga. Bangun tidur semalasnya nak pergi kerja. Ada. Okey. So dan seterusnya perancangan memohon cuti rehat. Yang ni tu yang saya cakap tadi, kalau ada cuti rehat yang berlebihan, kan? Cuti rehat yang berlebihan tu, kita pergilah melancong. Pergilah ke tempat yang kita suka. Kalau nak pergi umrah pun sangat bagus. Tapi dia berdasarkan kemampuan keuangan. Kalau tak boleh pergi overseas tu, pergilah tempat yang paling dekat. Apa tempat di Malaysia ni yang paling dekat, yang paling menarik, yang kita boleh gunakan untuk untuk melapangkan, merehatkan kita punya minda. Okey. So ini adalah satu poster lah. Poster yang menarik daripada KKM. So mudah marah. So adakah kita mudah marah atau kawan kita pun mudah marah? So ini yang saya dah ceritakan tadilah. Lakukan teknik relaksasi. Okey, saya nak streskan tentang latihan pernafasan ni. So pernah tak melihat macam mana baby bernafas? Macam mana tenangnya dia tidur sambil bernafas? Pernah tak lihat?
Secara apa orang kata, secara semula jadinya baby bernafas. So cara baby bernafas ialah dia menarik nafas dia dengan mengembungkan perut dia. Dan semasa dia meluahkan, menghembus keluar udara tu, dia mengempiskan perut dia. Itu adalah teknik bernafas yang sangat berkesan. So bila kita rasa macam tiba-tiba pendek, anxiety ataupun tu, kita cuba tarik nafas dulu untuk bertenang. Ataupun antara tips yang saya belajar, apabila kita dalam keadaan macam tiba-tiba diserang oleh anxiety ataupun panik tiba-tiba, cuba tuan-tuan dan puan-puan buat macam ni. Apa? Good, yang very good ni, tiup. Tiup banyak kali. Nanti rentak jantung tuan-tuan dan puan-puan nanti akan stabil. Akan mula stabil dan tuan-tuan akan tenang. Itu adalah teknik yang saya ni lah, yang saya belajar. So saya harap ia dapat membantulah. Okey, admin saya minta masa tambahan sikit ya, sebab ada lagi beberapa slide. Okey, saya juga mohon sahabat kekal di dalam talian sebab saya nak kongsikan ni. Okey, seterusnya kajian kes. Okey, sebagai seorang akrab, okey. Okey, ni kajian kes lah. Okey, Norain adalah seorang pekerja yang bekerja di sebuah syarikat IT yang besar. So semasa bulan Ramadan dia merasakan tekanan kerja yang tinggi disebabkan oleh jadual projek yang padat. So Norain ini dia mengalami kesukaran dalam mengimbangkan antara tugas pekerjaan dan ibadah Ramadan. So sebagai sahabat akrab, bagaimana kita boleh membantu Norain? Okey, boleh tak sahabat tulis di ruangan chat. Apakah selepas belajar, selepas mendengar tadi saya bercakap tanda, lepas tu solusi dia, apa yang kita boleh bagi membantu sahabat kita Norain ni disebabkan dia telah burn out. Kak Ina, mohon bantu. Hilang dah suara Kak Ina. Okey, tak apa, kita teruskan. So dalam situasi macam ni, apa yang kita buat ialah sebenarnya sokongan daripada keluarga dia tu sangat penting. Sokongan keluarga, rakan sekerja dengan ketua jabatan. So bila dia mendapat sokongan daripada sekeliling dia tu, barulah dia boleh menetapkan keutamaan dia, apa yang dia nak buat untuk ibadah dan pekerjaan. Kemudian yang paling penting, dia ada masa rehat dan makanan yang seimbang. Selain daripada itu, dia juga boleh mengambil inisiatif menyertai kelas untuk pengukuhan iman dia. So untuk kes ni, bila dia melakukan semua yang di atas tu, dia berjaya menguruskan burnout dia dengan cemerlang dan terus menjalankan tanggungjawabnya dengan efektif sepanjang bulan Ramadan. Alright, so apa yang kita belajar daripada kes Norain ni? So sokongan sosial, ingat, waktu rehat, pemakanan yang seimbang dan cukup minum air, menyertai aktiviti dan menetap keutamaan mengatur jadual semula. Itu yang paling penting. Okey, seterusnya. Kita asyik cerita pasal pekerja di dalam organisasi. Lepas tu kita asyik cerita pasal diri kita kan. So apa peranan majikan dalam menangani burnout ni? Sebab dia sangat penting tau. Dalam sebuah organisasi, untuk membantu pekerja yang mengalami burnout ni, majikan perlu memainkan peranan. So burnout yang berterusan ni sebenarnya dia akan memberi kesan kepada diri sendiri, masyarakat atau komuniti, termasuklah organisasi. So yang pertama sekali, apa yang majikan boleh offer? Okay, sesi kaunseling. So itu yang saya cakapkan tadi, kita kena berterus terang, kita kena berjumpa dengan majikan kita untuk memaklumkan kita memang menghadapi masalah. Kalau segan, kita berjumpa pada akrab dululah. Dan kita perlukan khidmat kaunselor. So kita akan dirujuk kepada akrab ataupun kaunselor untuk mendapatkan khidmat profesional. So selain daripada itu, boleh adakan program ceramah kesihatan. So antara dia kita buat pemeriksaan kesihatan, lepas tu kita panggil orang datang bagi ceramah. So dan seterusnya kita boleh buat ujian saringan DAS. Ini memang sangat penting lah, ujian saringan DAS. Dan kita juga kena ingat ya, bila pekerja mengalami masalah burnout, so kita ingat kita sebagai majikan, kita jangan terburu-buru lah mengambil tindakan tata tertib kepada individu ini, menyebabkan dia boleh digantung kerja ataupun dibuang kerja. So kita kena tengok root cause dia.
penyebab dia menyebabkan dia menjadi seperti ini. Okey. Dan seterusnya lah menghadiri kursus yang bersesuaian. So kita galakkanlah individu ni pergi kursus dan kempen kesihatan mental sedunia. So kita tahu bulan Oktober ni lah hari psikologi, so dia termasuklah hari kesihatan mental sedunia. So orang yang kena burnout ni dia sebenarnya tergolong dalam masalah mental lah. Cuma dia tak ambil ubat. Dia tak ada ambil ubat sebab dia boleh diatasi dengan cara-cara rawatan yang cara menguruskan stres yang baik. Okey, seterusnya kesimpulan lah. Alhamdulillah. Akhirnya sampailah slide yang terakhir ni. So kesimpulannya sebenarnya gejala burnout adalah lumrah, tetapi ramai enggan mengakuinya kerana takut dianggap lemah. So saya sangat menggalakkan sahabat semua untuk berjumpa dengan yang profesional lah untuk mengatasi masalah jika terdapat tanda-tanda ataupun risiko yang tinggi. So setiap individu mempunyai keupayaan dan ketahanan yang berbeza dan tekanan yang berterusan tanpa sokongan boleh menyebabkan risiko kesihatan mental dan fizikal yang serius. So individu perlu memahami fenomena burnout, punca, kesan dan kaedah rawatan terbaik agar burnout tidak berpanjangan yang akan menjejaskan diri sendiri termasuk. Dan akhir sekali saya tegaskan dapatkan bantuan profesional. So saya berhenti di sini. Alhamdulillah saya selesai saya selesai menjalankan amanah ni lah untuk sharing knowledge ni dengan sahabat-sahabat semua. So terima kasih banyak-banyak bersama-sama saya sehingga ke akhir ni. So saya mengucapkan terima kasih jugalah kepada pihak Akrab Usim kerana menjemput saya untuk Ramadan Talk pada tahun ini. Okey, saya serahkan semula kepada Kak Ina. Kita tudung sama tak Kak Ina hari ni kan? Itulah, hati sejiwa lah. Okey. Okey, terima kasih banyak di atas perkongsian yang saya rasa agak menarik tajuk ni. Dan saya rasa tajuk ni kenapalah lewat sangat kita dapat ambil. Patutnya kita awal-awal lah itu, tapi kerana yalah, Puan Manisa ni memang seorang yang amat busy orang kata. Dan kita dapat adalah tarikh hari ini berkongsi bersama beliau. So saya rasa apa yang saya boleh dapat kongsikan bersama dan orang kata petik sedikit. Saya rasa kita kena ketahui tahap diri kita setakat mana dan tahu menilai diri kita stres ke tak stres. Dan yang paling penting saya rasa sebelum kita lebih lanjut burnout, kita hendaklah menilai diri kita dengan kata sentiasa merujuk kepada yang pakar. Okay, kita ada yang pakar di setiap jabatan, ada yang pakar. Dan di USIM pun tidak lari, kita ada pakar kita iaitu di unit psikologi dan runi cara. Baik, saya rasa masa pun dah mencemburui kita. Saya seronok dengan Puan Manisa sebenarnya dan saya pun baru mengenali beliau dengan program Akrab dan masa itulah baru kita bersua muka ya. Betul. Dan ini saya rasa kita tak akan orang kata berakhir, tapi kita mungkin akan teruskan dan berlanjutan perkongsian-perkongsian yang masa akan datang dengan lain dan juga dalam masa dan hari yang lain. Dan dengan ini saya rasa sebelum saya akhiri, Kak saya Ina, Kak Ina boleh tak kita sebab ni last program Akrab Usim, boleh tak kita ambil gambar dengan semua boleh kejap Puan. Kita ambil depan ni. So saya rasa saya harap peringatan kepada tuan-tuan perempuan yang mendengar untuk mengisi borang penilaian yang telah di-attachkan bersama untuk membuat penilaian dan juga untuk e-sijil akhir nanti. Dan saya juga ingin memaklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan iaitu sekiranya kita menghadapi masalah, saya rasa untuk kategori tadi iaitu ada kan nombor-nombor yang telah kita dapat penilaian 1 hingga 18, 19 hingga dan seterusnya. Sekiranya ada merasakan diri itu ke arah orang kata burnout ataupun stres, bolehlah berjumpa dengan kaunselor atau pegawai psikologi Akrab
untuk sesi bimbingan psikologi dan kaunseling. So saya rasa ada juga pesanan dari pihak pegawai psikologi kita sendiri, jangan tunggu lama-lama untuk elak jadi lebih teruk. Jadi lebih baik cegah sebelum parah. Betul. Baik. Itu orang kata pesanan penaja sangat-sangat. So jadi cegah sebelum parah. Baik, saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Melissa sekali lagi di atas perkongsian ini, dan dengan itu saya nak bagi pantun sebelum kita bergambar, Puan. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kita sesi bergambar ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sila tunjukkan gambar anda untuk kita terus bergambar. Silakan urus dia. Kejap. Tak nampak semua orang. Dia Faridah kena uruskan ni. Sekejap. Minta tolong Puan Faridah. Jangan risau, dia pakar. Kita serah pada yang pakar. Salam perkenalan kepada sahabat-sahabat Alam Maya. Terima kasih kerana studi sehingga ke akhir waktu lah. Ni memang terlajak Kak Ina. Terlajak dah ni. Tak apa, boleh, insyaAllah. Aduh, wow. Banyak juga sebenarnya rupa-rupanya. Tadi masa hit saya tengok dekat dengan 170. Ya ke? Okey, saya tak Orang nampak. ramai. Saya tak nampak. Saya tak nampak. So, okey. Dah boleh. Nampak tengok Senyum. buku artis pun dah best lah. Bukan. Dah urus ya. Ada 5 slide ni Kak Ina. Tengah ambil, tunggu kejap. Dia tengah ambil Ready je. bye. Senyum je, kita senyum je. So, saya mengucapkan selamat hari raya je lah. Kan takut tak sempat. Saya pun lupa nak ucap tadi. Selamat Takut tak raya. sempat nak berjumpa. Selamat hari raya pada semua orang. Okey. Okey. Dan Okey, terima kasih banyak Puan. Terima Bye. kasih. Terima kasih Kak Ina dan terima kasih pada semua Sama. sahabat. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.